Salam sejahtera semua. Hari ini kita belajar subtopik yang terakhir untuk bab 6. Lepas kali ini kita akan buat latihan, lepas tu kita akan bercuti lah 2 minggu. Okay? So kita tengok peneutralan. Peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali, okay, untuk menghasilkan garam dan air. Okay, garam yang dimaksudkan di sini bukan garam yang di rumah yang kita bikin masak tu, okay? Garam yang di rumah tu ialah salah satu jenis garam sahaja, okay? So, larutan yang terbentuk ialah larutan yang neutral, bermaksud alkali kita campur dengan asid, kita akan dapat garam dan air yang neutral lah, okay? So, ini adalah persamaan perkataan dia. Jadi, macam mana kita menjalankan proses peneutralan dalam makmal? Okay. Kalau dalam kehidupan harian, senang sajalah kau campur sajalah bahan yang berasid dengan bahan yang beralkali. So, dia sudah automatik menjadi proses peneutralan. Tapi kalau dalam makmal, kita jalankan satu proses yang dinamakan sebagai pentitratan. Okay. Pentitratan. Okay. So, arahan dia ialah, ini terdapat dalam buku teks, okay? Buku teks muka surat 133. Okay. So, isi 30 ml asid hidroklorik ke dalam burette dengan menggunakan corong turas dan catatkan bacaan awal burette. Burette ialah inilah. Okay. So, kita isi asid dalam tu, and then pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalangkon dengan menggunakan pipet. Okay, so dalam kelalangkon, ini adalah kelalangkon. Okay, dalam kelalangkon kita isi dengan 25 ml larutan natrium hidroksida iaitu alkali. So titiskan 3 titik penunjuk phenolphthalein ke dalam kelalangkon. Okay, larutan natrium hidroksida ini jernih pada awalnya, dia tidak berwarna, jernih macam air. Okay, lepas kamu tambah penunjuk phenolphthalein, saya mau kamu fikir apa warna yang akan terbentuk pada larutan natrium hidroksida kalau kamu tambah phenolphthalein. Okey, kita tengok dalam jadual yang kecil ni, phenolphthalein berwarna merah jambu dalam alkali. So bermaksud pada mulanya larutan natrium hidroksida jernih. Bila kamu titiskan phenolphthalein, dia akan jadi warna merah jambu. Okey. So titiskan asid hidroklorik secara perlahan-lahan dari burette sambil menggoncangkan kelalangkon dengan cermat. Maksudnya, kita buka di sini ada satu penutup untuk kamu buka supaya asid dalam burette ni boleh menitis ke bawah, menitis ke kelalangkon. So, sambil kamu titiskan, kamu akan goncang kelalangkon ni supaya dia bercampur. Okay, untuk meneutralkan. Jadi hentikan titisan apabila larutan natrium hidroksida berubah warna kepada merah jambu, daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Kenapa dia berubah? So kita tengok di sini, phenolphthalein adalah tidak berwarna dalam larutan yang neutral. So bermaksud kita titis, so warna merah jambu tu akan jadi makin pudar, last dia akan jadi tidak berwarna. So pada titisan dia jadi bertukar jadi tidak berwarna, itulah takat akhir. Okay? Takat akhir ataupun tempat dia menjadi neutral lah. Okey, pada saat dia menjadi neutral. Bila dia menjadi neutral, phenolphthalein akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Okey, so itu pada bila dia sudah bertukar daripada merah jambu jadi tidak berwarna, bermaksud larutan dalam ini sudah menjadi neutral. Okey, so ini ialah dalam modul dia ada minta kamu lukis gambar aja ni. Okay, so lukislah gambar aja ni. And then ini adalah contoh macam mana jalankan pentitratan. Okay, ini adalah burette. Ini adalah kelalangkon. Dalam kelalangkon ada larutan natrium hidroksida tambah phenolphthalein. So dia adalah merah jambu. So bila kamu titiskan asid daripada atas, last ini akan jadi tidak berwarna. Okay, so itu ialah pentitratan lah. Alright, so kita tengok persamaan dia. Apa yang berlaku dalam kelalangkon, bila kita tambahkan asid dengan alkali, dia akan terhasil garam dan air. Air sebab dia menjadi jernih lah, okay?
So, kita tengok yang pertama, untuk eksperimen yang saya terangkan tadi, kita tambah asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. Jadi garam apa yang terbentuk pada akhir eksperimen, nama dia natrium klorida. Okey, dan air. So, nama garam di sini ialah natrium klorida. Macam mana kita ambil? Kita nak ambil nama alkali di depan natrium. Klorida kita ambil daripada klorik. Okey, kalau kamu guna asid hidroklorik, dia akan membentuk garam klorida. Alright. Kita tengok contoh yang kedua. Asid yang digunakan ialah asid sulfurik. Okey. Alkali yang digunakan ialah kalium hidroksida. So, cuba teka apa nama dia. Kita ambil nama alkali di depan, iaitu kalium, and then kita ambil nama yang di belakang ini, okay, sulfur, kan, sulfur. So dia akan jadi, kalau ini klorik jadi klorida, so kalau sulfur jadi apa? Okay, dia akan jadi kalium sulfat. Okay, alamak, sulfat pula, sulfat sulfat. Okay, dan air. Okey, semua sama saja, air, cuma garam saja yang berubah nama dia bergantung kepada apa asid dan alkali yang kamu gunakan. Okey, kita tengok contoh ketiga, asid nitrik dan natrium hidroksida. So, garam yang terbentuk ialah, cuba teka, natrium nitrat. Okey, natrium nitrat. Natrium dan nitrat. Okay, dan air lah. Okay, last kita tengok asid nitrik juga, tapi kita neutralkan dengan kalium hidroksida. Okay, kita akan dapat kalium nitrat. Okay, kalau nitrik jadi nitrat, sulfurik jadi sulfat. Okay, sulfat. So, hidroklorik jadi klorida lah. So, kalium nitrat dan air. 4 soalan ni ada di modul, so kamu isi sajalah di modul. Okay. So, aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian, apa kegunaan di mana kita aplikasikan pengetahuan tentang peneutralan ni dalam kehidupan harian kita? Yang pertama, asid hidroklorik yang berlebihan di dalam perut boleh menyebabkan ketak cernaan. Maksudnya penghadaman perut tidak dapat hadam makanan dengan betul. Okay, so kita antasid seperti susu magnesia digunakan untuk meneutralkan asid di dalam perut. Ini ubat gastrik lah. Okay, ubat gastrik ni dia bersifat alkali. So bila perut kita ada asid yang berlebihan, kita minum ubat yang bersifat alkali supaya dia menjadi neutral. Okay. Contoh kedua, ubat gigi adalah beralkali. Ubat gigi meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dan mencegah perebutan gigi. So gigi kita ni bila kita makan, okay, bila ada sisa makanan kan dia terselit di celah gigi. Selama-lama dia akan menjadi berasid gigi kita ni. Dia ada bakteria, ada sisa makanan, dia akan menjadi berasid. Jadi ubat gigi ni yang kita guna setiap hari bersifat alkali supaya bila kita gosok gigi, dia akan meneutralkan asid yang terdapat pada permukaan gigi. Asid yang terdapat pada permukaan gigi itu akan menyebabkan perebutan, perebutan gigi. Sebab itu kita perlukan ubat gigi untuk meneutralkan asid supaya gigi tidak rebut. Okay. Shampoo rambut adalah sedikit beralkali. Menggunakan shampoo menyebabkan sisa alkali tertinggal pada rambut menjadikan rambut kasar. Perapi rambut yang sedikit berasid digunakan untuk meneutralkan sisa alkali dan menjadikan rambut lembut. Okay, ini terutamanya perempuan lah. Okay. Kadang kan bila kita guna satu shampoo tu kan dia jadi rambut kita jadi macam terlampau kering. Lepas tu dia berkulut-kulut. Okay. Jadi kita guna perapi. Perapi ialah apa? Conditioner. Okay, kalau pergi supermarket boleh nampaklah dia ada jual shampoo dengan conditioner. So conditioner yang kita guna itu dia sedikit berasid supaya rambut kita jadi lembut balik. Rambut kita ni paling lawak kalau dia sedikit berasid. Sebab itu ada petua kalau mau rambut lawak kita boleh guna cuka lap di rambut supaya dia jadi berkilat. Okay.
Itu ada sebab dia sebenarnya. Kalau kenapa ada petua tu? Sebab rambut kita sihat kalau dia sedikit beresid. Okey. Okey, apa beza lebah madu dengan tebuan? Nah, yang penting kita nampak benda terbang-terbang, kita takut. Itu sajalah yang kita tahu kan. Kita tidak tahu apa beza dia sebenarnya. So, lebah madu ni, dia punya ciri-ciri fizikal dia, punya segmen badan yang sedikit bulat dan berbulu. Badan dia ada bulu-bulu, so itu ialah lebah madu lah. Okay, lebah berwarna coklat dan mempunyai belang berwarna hitam. Makanan lebah ialah nektar bunga, madu bunga. Pada waktu malam, lebah tidak tertarik pada cahaya. Tapi kalau tebuan ni yang bahaya. Okay? Tebuan mempunyai segmen badan yang lebih kecil dan tidak berbulu. Tebuan berwarna hitam dengan belang kuning terang. Okay? So, maksudnya badan dia hitam dan dia ada belang-belang kuning lah. Ini adalah warna coklat tapi dia punya belang warna hitam. Tebuan makan serangga kecil lain, buah ranum, minuman manis dan sisa makanan. Tebuan tertarik kepada cahaya. Maksudnya kalau malam kau nampak dia terbang macam ni, dia adalah tebuan lah. Jadi kenapa saya terangkan ini? Sebab ubat yang digunakan untuk merawat dua jenis sengatan ini berbeza. Okay? Sengat lebah dan semut merah adalah beresid. So, dia beresid, jadi kita guna ubat bersifat apa? Mestilah ubat yang bersifat alkali. Okey. Serbuk bikarbonat atau lotion kalamin digunakan untuk menetralkan sengat lebah. Bermaksud serbuk bikarbonat ataupun lotion kalamin ini bersifat alkali. So, kalau kamu tidak tahu kan sengatan kau disengat oleh lebah kah? Kalau katakan kau disengat oleh lebah tapi kau guna ubat yang bersifat asid, lagilah dia menjadi teruk. Okey, kita mesti cari ubat yang boleh menetralkan. Okey, cuka digunakan untuk menetralkan sengatan tebuan yang beralkali. Tadi sudah bilang sengatan tebuan adalah bersifat alkali. So, cuka ini bersifat asid. Jadi, kalau kita disengat oleh tebuan, kita mesti guna ubat yang bersifat asid. Okay. Kalau kau guna ubat untuk sengatan lebah, dia akan jadi teruk lah. Kapur mati ataupun kalsium hidroksida ditambah ke dalam tanah yang beresid untuk mengurangkan keasidannya. Okay. Tanah ni dia jadi tidak subur kalau dia terlampau beresid. Okey, tumbuhan jadi tidak subur. Jadi kita mesti tabur dulu kapur mati supaya tanah tu jadi neutral balik, baru kita boleh tanam lah. Okey, so sampai sini sahaja untuk bab 6. Kamu akan jawab soalan dalam modul lah. Alright, thank you.